Tajalli, yakni tempat jelasnya Allah Ta'ala di hati mereka itu di makhluk. Mana kau kita nampak tempat-tempat yang menyebabkan kita nampak jelas Allah Ta'ala iaitu di makhluk. Kerana kalau tidak melihat makhluk, kita tidak jelas bagi kita kehebatan Allah. Berkata Kutubul Aqwan, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman, pengasas kepada Tariqah Samaniyah. Dia ni orang Madinah. Asalnya perkataan Madini sebenarnya. Sebab Madinah. Kalau Madani asal daripada kalimah Madain. Madain ni satu negara. Nama dia negara Madain. Kalau Madinah baca Madini sebenarnya. Tetapi ramai hok masyhur sebut kalau Madinah Madani. Hok sepatutnya hok betul Madini sebab Madinah. Dia kata apa dia? Ni ramai tutup guru tua dulu ambil Tariqah Samaniyah Madinah. Ni pengasas dia Syekh Abdul Karim Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani. Katanya dia madarul arifina al-fikru wal jaulan. Artinya peredaran orang yang arifin itu memikirkan akan Allah Ta'ala dengan hati mereka dan memandai mereka akan kenyataan Allah Ta'ala dan tajalli Allah Ta'ala di dalam hati mereka itu, yakni semata-mata ingat hati mereka itu akan Allah Ta'ala. Katanya Syekh Muhammad Samai kata, orang-orang arif ini, orang yang kenal Allah Ta'ala ini, maka sehari dia kerja dia zikir dak lah mana dah? Lagu mana? Tiap-tiap hari sentiasa memikirkan. Ni zikir ni. Zikir juga ni panggil. Fikir dan memandai akan kenyataan Allah. Apa maksud kenyataan? Nyatanya Allah. Jelasnya Allah di makhluk ini. Apabila sebanyak mana makhluk yang ia lihat, maka semakin jelas dan semakin nyata Allah Ta'ala bagi mereka. Sebab tu bagi orang arifin tidak salah dia ambil kemewahan. Dia tidur, dia makan, dia kecek buah, tak salah dah. Ya. Kerana apa? Kerana semua benda itu tidak menjauhkan ia daripada Allah. Bahkan semakin nyata Allah Ta'ala bagi mereka. Bagi orang yang belum sampai kepada arifin, maka kena sebut Tuhan, kena kurangkan makan, kena kurangkan tidur, kena kurangkan belaka. Takut-takut benda itu mengganggu ingatan dia dengan Allah. Tetapi kalau orang arifin, tak ada benda dah yang, maka tidak salah kita tengok guru-guru arifin naik kereta mewah. Ada rumah besar. Sebab apa? Sebab dia tak ada masalah. Sekalipun lagu tu ramai guru-guru arifin pun masih memilih kesusahan. Tetapi kalau dia mewah pun tidak salah dah. Kerana hari-hari tiap masa, setiap detiknya, fikiran dia, ingatan dia kepada Allah. Dan dia melihat makhluk itu sebagai tajalli Allah Ta'ala. Tajalli, yakni tempat jelasnya Allah Ta'ala di hati mereka itu di makhluk. Mana kau kita nampak tempat-tempat yang menyebabkan kita nampak jelas Allah Ta'ala iaitu di makhluk.
Kerana kalau tidak melihat makhluk, kita tidak jelas bagi kita kehebatan Allah. Apabila kita tengok bukit, maka bukit itu tajalli majla. Tempat jelas Allah Ta'ala bagi arifin billah. Lagu tu. Dan dari kerana inilah kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, inna lananzuru ilallahi ta'ala bi basaril imani wal iqani fa aghnana zalika an dalili wal burhani. Maka berkata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, Ali Asy-Syadzili, dia kata apa dia? Dia kata bahawasanya kami, yakni ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli sufi, arif billah, orang-orang yang kenal Allah Ta'ala, melihat kepada Allah dengan penglihatan iman dan yakin. Iman dan yakin. Maka sebab itulah dia tidak ada dalil pun dia kuat juga berpegang dengan Allah. Tak syarat kata awak mari dalil. Bagi ahli sufi, Allah itu dalil segala-galanya. Maka dalil tidak ada dalil. Dalil tidak ada dalil. Itu kaedah dia. Apabila lagu tu, maka dia percaya dengan Allah menerusi melalui iman dan yakin. Kalau tidak ada makhluk ni pun, maka kita yakin kebesaran Allah Ta'ala. Maka mengkaya ke akan kami, yakni kami tidak perlu lagi. Oleh demikian itu, yakni dengan kami melihat dengan cara iman dan yakin, tak perlu itu daripada dalil dan burhan. Kadang-kadang seseorang yakin kepada suatu benda dengan dalil. Awak mengaku deh, awak mengaku tengok Nabi, mana dalil dia? Dalil dia ada dalam Quran contohnya, ada dalam hadis contohnya. Awak buat lagu ni, awak yakin kodok mana dalil? Saya akan yakin kalau ada dalil. Kita buat mari dalil. Saya yakin. Dan beberapa banyak benda, apabila kita yakin, apabila orang tanya, awak yakin kodok benda ni mana dalil? Saya tak ada dalil. Yakin tu ada? Ya, saya yakin. Tetapi dalil tak ada. Dalil tidak semestinya menunjukkan benda itu ada ke, yakin ke. Yakin tu bab lain, dalil tu bab lain. Kadang-kadang kita wis 1000 dalil kepada seseorang tu, tak yakin lagi. Kadang-kadang cukup satu dalil, saya yakin dah. Kadang-kadang tak perlu dalil, saya yakin dah. Apa benda tak perlu dalil? Bagi orang yang sudah merasai suatu benda. Contohnya orang yang pernah makan ataupun minum gula, maka dia akan rasa manis tanpa sebarang dalil. Dia mau tahu mana gula tu manis? Hamba rasa dah. Mana dalil dia? Boleh dia mau rasa pakai rasa. Dia mau pakai rasa sore lagu tu. Dalil menunjukkan dia manis. Sudah hamba tak tahu tu. Ada orang tak pernah rasa manis, tetapi dia yakin manis. Ya, saya yakin manis. Ya. Lepas tu awak tahu mana apa awak yakin manis? Sebab saya ada dalil menunjukkan benda tu manis kau gapo dia. Manis ni lagu ni, go ni. Sebab ada orang royak kau gapo dia. Maka dia yakin atas nama hak orang. Kalau tak ada orang royak, kalau tak ada dalil, dia tidak akan yakin benda manis tu. Berbeza dengan orang hak peringkat pertama yang sudah merasai sendiri, maka dia tidak perlu kepada sebagai dalil. Hak berat lagi tak cakap dalil. Bui dalil, bui goni pun tak percaya manis, tak percaya gapo. Hak ni paling berat sekali. Maka orang ahli sufi
dia sudah merasainya kewujudan Allah Ta'ala. Maka dia yakin, yakin seyakin-yakinnya. Nah, dan makom inilah dinamai oleh ahli tasawuf. Maka tengok dengan iman, dengan yakin ni, beriman dengan Tuhan secara iman dan yakin ini, makom-makom yakni kedudukan dipanggil makom syuhud, melihat Tuhan, melihat kenyataannya Tuhan, jelasnya Tuhan dengan mata hati ni. Yakni melihat akan Allah Ta'ala dengan mata hati. Kalau guna akal lagi, dalil. Tapi kalau guna hati dan perasaan, rasa. Rasa lagu mana? Tak perlu pada dalil dah. Saya rasa sendiri dah. Dengan penglihatan yang layak bagi Allah Ta'ala, yang tiada sepertinya sesuatu yang baharu ini. Pada yang merasa lagu mana? Tak tahu, saya tak boleh nak royak. Perasaan ni tak boleh nak royak supaya orang sakit perut. Dia mau sakit perut ni rasa lagu mana? Oh, payah nak royak. Apa dia mau geruk lagu tu? Gitu kok. Dok juga kadang-kadang orang sakit perut senyap lagu tu. Ada orang neting. Jadi payah nak membuktikan rasa itu. Tubuh dan perkataan tidak boleh memberitahu rasa. Perasaan tidak dapat dihurai dengan perkataan. Tulislah sebutir kitab pun mengenai perasaan kita, tak orang tak akan faham sejelas seperti kita rasa. Nah, man lam yazuk lam yadri. Siapa dia yang tidak merasai, siapa mati pun dia tak boleh mengetahui. Kalau tahu pun tidaklah setepat dan sejelas dan senyata bagi orang yang rasa. Seperti firman Allah Ta'ala kata, laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada seumpama sesuatu, dan iaitu yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka kita jangan khayal dengan perasaan kita. Oh, rasa Tuhan ni lagu mana Rasa manis ke? Rasa sedap ko, rasa pahit ko, kau pelicing ko, kasak ko. Nah, rupa dia cahaya ko gapo. Yang mau tengok mata hati cahaya ko. Dah. Tu bukan belaka tu. Bukan apabila tengah-tengah mari ngatik beram, mari nampak cahaya depan. Tuhan dolah. Ambo nampak dengan mata hati. Dok nampak dengan mata hati bukan cahaya. Lagu tu.